dapat berbicara dengan salah seorang saintis dari Institut Genom Malaysia, Dr. Nazahiyah Ahmad Rosli. Selamat pagi, Doktor. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik doktor, kita sedia maklum dalam situasi semasa sekarang ini kita sudah pun melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dah hampir 5 bulan doktor. Tapi masih ada lagi segelintir kecil individu-individu di luar sana yang melakukan diskriminasi terhadap vaksin, yang memilih vaksin doktor. Jadi bagaimana doktor boleh memberikan penerangan awal berkenaan hal ini dalam bagaimana usaha tersebut boleh merencatkan program vaksinasi dalam negara? Okey, alright. Terima kasih. Pertama sekali, terima kasih Munawar dan Zaliha dan Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk berbicara dan berkongsi serta menyebarkan maklumat di platform ini. So jadi kita tahu ada muncul pula isu baru iaitu sebelum ni ada isu against vaksin, tapi sekarang ni memilih pula vaksin. So jadi pada saya, sesiapa yang mempunyai sikap begini haruslah dielakkan kerana dia tak menguntungkan sesiapa pun sebenarnya, kecuali pada individu-individu yang mungkin mempunyai masalah kesihatan, contohnya dia mempunyai alahan yang teruk ataupun vaksin yang diterima itu tak sesuai dengan masalah kesihatan yang dialaminya ataupun dia wanita mengandung dan sebagainya. Tetapi kalau kita saja-saja untuk pilih vaksin just because saya tak nak vaksin ni kerana dia dari negara certain negara ataupun this vaccine is better than the other vaccine, sikap ini perlu dihentikan dan perlu dielakkan sebab tidak mengundang sebarang keuntungan. Malah dia akan merencatkan lagi proses program vaksinasi kebangsaan kerana lagi lambat kalau kita memilih, lagi lambat kita mencapai herd immunity, lagi lambatlah kita nak kembali berkehidupan seperti biasa, menjalankan aktiviti-aktiviti sosial, pelancongan, perniagaan dan sebagainya. So harus diingatkan semua vaksin ni tawarkan ni telah lulus pelbagai regulation di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi tiada sebarang diskriminasi terhadap mana-mana vaksin yang kita terima sebenarnya ni. Dr. Nazahiyah, juga timbul sekarang kita lihat banyak di laman media sosial yang secara terbuka dikongsikan oleh mereka yang berada di negara ini bertanyakan dahulu, esok saya dapat appointment di PPV so and so, di PPV tertentu, siapa tahu vaksin apa yang mereka bagi. Jadi belum apa-apa lagi telah ada satu filter ataupun tapisan di situ. Sekiranya mereka betul-betul memang tak boleh menerima sesuatu jenis vaksin itu kerana tidak sesuai dengan badan mereka, sistem imuniti mereka, apakah ada cara yang lebih sistematik barangkali, sebab ini merupakan satu yang sangat baru. Saya pun tak tahu AZ kena dengan saya atau tidak, tapi saya register sahaja. Tetapi bagi mereka, bagaimana untuk kita dapat satu fakta yang lebih kukuh tentang sama ada vaksin itu sesuai dengan kita atau tidak? Okey, mengikut pengalaman saya lah, apa yang telah disusun oleh Kementerian Kesihatan, di mana if sebelum divaksinkan, kita menerima consultation daripada doktor. So dia akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan kesihatan yang kita alami, dan doktor di tempat PPV itu akan menilai sama ada layak ataupun tidak untuk menerima vaksin ini. So bukan saja-saja untuk bukan saja-saja untuk beri atau tak disuntik. So the system is there. Baik doktor, dan kita ingin sering kali mewar-warkan kepada masyarakat berkenaan kepentingan dan juga kebaikan vaksin, dan seperti yang kita sedia maklum sekarang ini negara kita menggunakan vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan baru-baru ini kerajaan telah meluluskan daripada beberapa vaksin seperti Sinopharm, Johnson & Johnson, dan mungkin ini ruang untuk doktor memberikan pencerahan dan juga pemahaman yang lebih lanjut kepada penonton untuk mereka memahami sekali lagi fungsi dan juga perbezaan bagi vaksin-vaksin yang digunakan dalam negara pada ketika ini, doktor. Okey, so setakat ini yang kita terima vaksin yang telah diberikan kepada rakyat Malaysia adalah vaksin Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. So setiap vaksin yang dibangunkan ini dia menggunakan
platform teknologi yang berbeza. Contohnya kita ambil Pfizer. Pfizer menggunakan teknologi berasaskan mRNA ataupun kita panggil messenger mRNA, messenger RNA. So dia adalah sejenis maklumat genetik daripada virus. So tak seperti vaksin-vaksin yang sedia ada yang sebelum ni. Untuk pengetahuan, teknologi ini adalah teknologi yang baru. So pertama dalam vaksin COVID-19 ini, so dia tak sama macam vaksin-vaksin yang lain yang menggunakan virus yang ternyah aktif ataupun virus yang dilemahkan. So vaksin ni mRNA ni dia bertindak menghantar a portion of genetic code atau kod genetik sikit saja daripada virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang menyebabkan COVID-19 ni kepada sel dalam badan dan untuk memberi arahan untuk menghasilkan immunity. So instead of the whole virus masuk dalam badan kita, tapi kita hanya masukkan a portion of the virus. So bagi vaksin Sinovac pula, dia menggunakan teknologi virus yang telah dinyah aktif. So dia matikan virus ni, masukkan ke dalam badan kita untuk trigger kita punya immune response. Dan yang ketiga, AstraZeneca. AstraZeneca menggunakan teknologi viral vector di mana virus telah diubah suai untuk sama ada dia menjadi less harmful ataupun dia include information daripada virus SARS-CoV-2 ni untuk trigger immune response. So jadi ketiga-tiga vaksin ni, regardless of any technology, dia mampu trigger the immune response dalam badan kita. Jadi badan kita mampu memberi perlindungan terhadap virus COVID-19. So the analogy dia macam ni. So kita ada tiga biji kereta. So we have kereta buatan Proton, buatan Toyota dan buatan Honda. Tujuan kita memiliki kereta adalah untuk membawa kita ke point A, dari point A ke point B. So ketiga-tiga ini adalah teknologi yang berbeza, tapi tujuannya adalah membawa kita ke destinasi yang kita perlukan. So itu secara ringkasnya. Doktor, dari analogi yang doktor berikan, ada tiga jenis berbeza mengikut kesesuaian. Setakat ini yang kita lihat secara amnya, rakyat Malaysia telah pun menerima vaksinasi ataupun sesiapa saja yang berada di Malaysia telah pun menerima suntikan vaksin, habis dos pertama, habis dos kedua. Tapi bagaimana pula dengan situasi sekiranya walaupun ini isolated ataupun minority, mereka mendapat dos pertama vaksin jenis A dan kemudian mendapati severe reaction, memang tidak boleh sesuai dengan sistem mereka, apakah mereka dicadangkan untuk mengambil vaksin yang lain pula untuk memastikan mereka juga mendapat imuniti tanpa memberi kompromi kepada kesihatan mereka? Okey, kajian kaedah ini ada dilakukan di beberapa negara. Saya tak pasti di Malaysia if there are cases that they two different doses are given two different vaccine are given between doses. Tapi seperti saya cakap tadi, badan dia tidak detect the brand of the vaccine, tapi dia detect the genetic the biological component dalam vaksin tersebut. So selagi kita kan seperti kita cakap, kesemua vaksin dia adalah fungsi dia adalah untuk trigger immune response. So bila dia dapat signal tu, dia akan menjalankan fungsi dan juga the biological process itu adalah sama. So bukanlah dia kata this is brand Pfizer, saya tak boleh terima sebab pertama saya dah dapat brand Sinovac. The body doesn't work that way. Dia bertindak secara biologi dan dia detect the biological component hasil daripada vaksin yang telah disuntik itu. Baik, doktor.
Dan kalau kita lihat dalam keadaan semasa ini sangat penting untuk kita mengambil vaksin khususnya dalam penularan varian-varian baharu dalam komuniti. Tapi doktor, terlebih dahulu kita ingin mewar-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bahawa sekarang ini kita membuka talian kepada anda untuk kita berinteraksi bersama dengan pakar kita pada hari ini, iaitu di talian 0322829841 ataupun anda boleh menghantar komen anda di laman Facebook kami Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Doktor, kalau dilihatkan skop evolusi topik tentang vaksin ini, kalau di awal dulu kita cuba memberi pencerahan tentang mengapa ia perlu diambil kerana ramai yang ragu-ragu. Sekarang ini ramai yang gembira mendapat slot tetapi bertukar fikiran setelah mendapat slot mereka untuk bila mengetahui mereka tidak mendapat vaksin yang mereka inginkan. Satu aspek yang kita ingin bawakan pandangan kepada doktor yang sering berhadapan dalam isu kajian berhubung vaksin ini. Saya rasa satu concern yang agak valid sekiranya ketika timbul isu tentang AZ beberapa minggu lalu bila mana EMU tidak mengiktiraf AZ yang dikeluarkan di negara-negara lain, dan sekiranya pelajar kita yang akan kembali ke Eropah ataupun orang Eropah yang berada di Malaysia ingin kembali ke negara mereka, ini secara automatik menimbulkan kesangsian kepada mereka. Bagi pihak saintis sendiri, apa yang boleh dijelaskan? Okay, so saya sedar there is a huge, quite huge debate about this issue. Yeah. Sebenarnya isu dia lebih menjurus kepada this is my personal opinion. Yeah. Dia lebih menjurus kepada political. So saya rasa contoh AstraZeneca, dia tidak akan sesuka hati. The pharmaceutical company tak akan sesuka hati memberikan lesen kepada sesiapa saja untuk menghasilkan vaksin tersebut, untuk menghasilkan vaksin. So isunya di sini adalah vaksin yang dihasilkan yang manufactured di India tidak diterima di European, tapi disebabkan setiap region in the world, be it in the USA, even in Malaysia, kita ada guideline untuk penerimaan vaksin-vaksin ini. Tetapi pada European, di benua Eropah, mereka mempunyai guideline tersendiri juga. Tapi dan AstraZeneca mungkin ada part of the guideline yang AstraZeneca tidak dapat fulfill terhadap European punya guideline, tetapi dia tidak menidakkan fungsi vaksin itu. Yeah. Dia bukan bermaksud vaksin itu tidak berkesan, bukan maksud vaksin itu palsu, bukan maksud vaksin itu like black market punya vaksin, bukan. Cuma dia ada regulation yang perlu diikut di setiap region yang kalau should we want to travel to any part of the region. Jadi kalau kita tak ada that pass, bukan bermakna kita cannot enter the country or kita tak boleh nak travel. Bermakna kita perlu mengikut beberapa regulation. Contohnya kalau daripada certain vaksin yang yang tidak diterima di negara UK, for example, apabila kita sampai di negara tersebut, kita perlu self quarantine sebelum kita boleh bergembira bercuti di negara tersebut. So dia bukan bermakna vaksin itu tak berkesan, bukan vaksin itu tipu, bukan vaksin itu from the black market, bukan. Cuma regulation sesetengah negara itu kita perlu ikut. Baik doktor, kita sedia maklum dan kita sering memberi pemahaman kepada penonton bahawa vaksin COVID-19 ini merupakan salah satu ikhtiar daripada kita semua untuk kita mengelakkan komplikasi kesihatan yang serius daripada jangkitan virus COVID-19 ini. Namun ada segelintir kecil dalam masyarakat kita yang selepas mereka disuntik dos pertama vaksin, ada yang dah lengkap dos kedua vaksin, setelah itu mereka melonggarkan SOP-SOP yang telah kita amalkan selama ini. Jadi mungkin doktor boleh memberikan penerangan setelah kita diberi vaksinasi, berapa lama tempoh tubuh badan kita untuk membina imuniti yang secukupnya, yang sepenuhnya, doktor?
Okey. Okey, kita sebelum jawab soalan ni, kita cerita sikitlah macam mana. So, kita make this Sunday morning informative sikit. So, kita cerita sikit macam mana badan manusia, tubuh badan manusia membina immunity. So, pertama sekali, apabila badan kita dijangkiti virus, so virus, this is secara general, virus atau bakteria. Apabila badan kita dijangkiti, virus atau bakteria, kuman-kuman ini akan membiak di dalam badan. So, apabila dia membiak dalam badan akan virus ini dia akan mula menyerang sel-sel dalam badan. Contohnya dalam kes COVID-19, virus dia akan menyerang sel di paru-paru. So sebab itulah berlaku simptom-simptom batuk, sesak nafas. So dan jika berlarutan dia akan menyebabkan komplikasi yang lebih teruk. So apabila badan kita terima dijangkiti virus, badan kita ni akan dia ada satu sistem yang very beautiful system. So yang dia akan mengesan jangkitan yang dalam bentuk it's seperti angkatan tentera dia yang berada dalam sel darah putih. So bila badan kita dijangkiti, sel tentera dalam darah putih ni akan engulf atau akan makan all those virus and bacteria yang telah dijangkiti itu. So sel ni namanya macrophage. Okey, kita panggil macrophage. So bila dia makan virus tersebut, dia akan meninggalkan sisa-sisa atau komponen-komponen virus itu. Komponen-komponen virus ni lah yang kita panggil antigen. So antigen ni dia akan trigger lagi satu sel dalam sel darah putih, lagi satu kumpulan tentera dalam sel darah putih, iaitu B cell yang kita panggil, atau lebih tepatnya kita panggil B lymphocyte. B lymphocyte ni dia akan detect the antigen dan menghasilkan antibody. So antibody ini akan lawan all those virus dan dia akan bunuh semua virus yang ada dalam tu. So itu maksudnya perlindungan dalam bentuk antibody. So dia bukan situ saja, tapi dia ada T cell ataupun T lymphocyte, di mana T cell ni dia akan mengambil sedikit information dan dia akan simpan dalam badan kita untuk certain period of time, di mana bila berlaku jangkitan yang sama, dia tak perlu melalui proses dari awal lagi. So dia terus dah ada antibody. Jadi dia boleh melawan jangkitan pada jangkitan yang kedua dan seterusnya. So proses-proses ni mengambil masa about 1 to 2 weeks dalam badan kita. So kalau bila kita ni. Jadi selepas terima suntikan tu, sebab itu disarankan untuk berehat dan untuk sebab kerana pada waktu inilah yang kita akan merasa demam, kita akan rasa sakit dan sebagainya. So pada waktu ini kita disarankan untuk berehat dan menjalankan healthy lifestyle untuk memastikan badan kita able to combat the virus. Doktor? Ya. Kita ada pemanggil yang ingin bertanyakan soalan kepada doktor sebenarnya. Kalau kita boleh beri ruang sedikit untuk beliau tanyakan soalan, silakan soalannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Puan. Soalannya ringkas dan padat kepada doktor. Saya nak tanya doktor berkenaan dengan masalah macam ni. Sekiranya seseorang ataupun rakyat kita lah, rakyat Malaysia ni yang ada mempunyai penyakit, contoh macam penyakit kronik, HIV ataupun sebagainya lah yang kronik. Jadi apakah ada vaksin yang sesuai untuk diorang, sama ada macam ada pilihan ke ataupun macam mana? Baik. Terima kasih Puan Sabariza. Baik, pencerahan daripada doktor daripada soalan tadi, doktor. Okey, semua ini tertakluk. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, semua ini tertakluk kepada consultation. Seperti yang saya cakap tadi, so kita perlu berjumpa face to face dengan pakar-pakar perubatan yang ada di pusat pemberian vaksin untuk and at this point we have to be open and kita perlu berterus terang atau kita perlu jujur dengan apa segala masalah kesihatan kita yang kita alami. So
one thing that I need to warn, maksudnya saya perlu ingatkan, kata just because you want the vaccine, don't betul. Jangan tutup ataupun jangan sembunyikan masalah-masalah kesihatan yang kita hadapi. It may seem very minute to us, tapi sebenarnya kita tak tahu pun apa komplikasi yang tu. So, jadi apa yang saya boleh sarankan dan apa yang saya boleh nasihatkan ialah untuk berbicara dengan pakar-pakar perubatan untuk pastikan yang vaksin yang kita akan terima itu sesuai atau tak untuk diri kita. Doktor, kita ada sedikit masa saja lagi, tapi kita perlu juga kita minta pandangan doktor. Biasanya ini disarankan kepada warga emas kalau mereka ke PPV, mereka digalakkan bawa ubat. Apa ubat yang mereka ambil supaya doktor yang membuat konsultasi tersebut boleh tahu okey yang ini boleh sesuai untuk vaksin tersebut. Apakah ini juga boleh diaplikasikan kepada semua peringkat umur? Sekiranya mereka ada kondisi tertentu, ubat-ubat yang mereka ambil, mereka bawa ke PPV untuk memberikan lebih info kepada doktor yang bertugas. Kalau kita berasa was-was, saya rasa this could be one of the way untuk kita buat. Tetapi saya rasa PPV dan Kementerian Kesihatan ada letak guideline macam mana kita untuk proses consultation between the penerima vaksin dengan pegawai-pegawai perubatan tu. Dia punya sebab saya bukan medical doctor, so the process saya rasa the process is there untuk memastikan pemberian vaksin itu selamat. And in fact, kalau dah diberi vaksin, we are still being monitored. Jadi kita masih boleh menilai diri kita sama ada kita sihat ataupun tidak. Baik doktor, dalam situasi sekarang ini saya lihat interaksi kita berkenaan topik kita pada hari ini sangat menarik dan kita lihat ramai juga yang memberi komen di laman Facebook Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini doktor. Jadi secara ringkas mungkin doktor boleh berikan penerangan antara salah satu soalan yang dihantar oleh Aizan Zek dan juga Zulidzam Zakaria dan juga Nur Azmi Osman. Khususnya saya pilih soalan daripada Nur Azmi Osman, adakah pantang larangan makanan selepas kita mendapat 2 dos vaksin? Dan juga soalan daripada Zulidzam Zakaria, berapa lama vaksin yang disuntik dapat bertahan dalam badan? Penerangan daripada doktor. Okey, soalan pertama, pantang larang makanan. Okey, right. Saya rasa macam saya cerita tadi, bila badan sedang membina imuniti, kita boleh kata we are at a bit vulnerable. Kita lebih agak lemah kerana badan sedang membina imuniti, dia sedang buat kerja. Jadi janganlah kita torture lagi badan kita dengan makan benda-benda yang tak berkhasiat. So saya rasa pada waktu itu kita perlu mengamalkan pemakanan yang berkhasiat untuk memastikan pembinaan imuniti itu optimum. So saya yakin jawapan soalan ini mungkin disebabkan ada ada mengatakan tak boleh makan durian selepas vaksin dan sebagainya. So saya rasa amount tu perlu dikawal. Okay, jumlah pengambilan tu perlu dikawal. So selagi dia tidak memudaratkan kita, kita boleh ambil. Tapi yang pastinya yang perlu saya sarankan adalah kita pastikan pada waktu ini untuk membolehkan badan kita membina imuniti yang optimum, we practice a healthy pemakanan secara sihat and drink plenty of fluid, minum banyak air. So soalan kedua tadi apa? Berapa lama ia bertahan dalam badan? Berapa lama ia bertahan? Okey, soalan ini we can only know through time maksudnya apabila kita disuntik. Okey, sekarang vaksin telah diberikan more than 6 months seluruh dunia. So sepanjang 6 bulan ini the protection masih ada di situ. So maknanya
perlindungan itu selama 6 bulan. Jika dalam 10 tahun kita boleh masih detect the protection, maknanya perlindungan itu berada dalam jangka masa 10 tahun. So kita akan tahu the length of the protection through time. So dia macam vaksin-vaksin yang lain yang kita terima. So kita tahu vaksin itu kita terima boleh di protection is seumur hidup selepas kita berada dalam tempoh masa itu. Dr. Nazahiyah. So we are hoping that this vaccine can give a long-lasting protection. Seperti mana proses pemberian vaksin ini berterusan? Tugas saintis di MGI juga sentiasa tidak putus dengan kehadiran varian-varian yang banyak ini. Jadi apa antara concern ataupun fokus utama sekarang untuk memastikan vaksin yang diberi ini selari dan dapat terus relevan dengan perkembangan varian yang sering kita lihat yang dilaporkan? Okay, di Malaysia Genome Institute there is a bioinformatician atau team bioinformatics yang memantau database yang telah semua jenis varian yang telah dimasukkan di GIS-A, iaitu pengkalan data yang terbuka supaya kita boleh tahu jenis-jenis varian di setiap negara. So tim bioinformatics di Malaysia Genome Institute sentiasa update the information di mana jenis-jenis varian yang terdapat di Malaysia. So seperti yang kita sedia maklum, varian yang kita terima adalah varian ada gangguan sikit. Varian yang kita terima varian yang terdapat di Malaysia adalah kebanyakannya adalah beta dan for delta it's on the rise. So jadi kita perlu berhati-hati. So jadi di MGI kita memantau proses the emergence of the variants di Malaysia. Baik, terima kasih Dr. Nazahiyah Ahmad Rosli atas perkongsian untuk pagi ini untuk kita memberikan pemahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bahawa vaksin yang terbaik pada ketika ini adalah vaksin yang pertama ditawarkan kepada anda. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana perkongsian ini dan terima kasih juga kepada anda yang telah memerhatikan soalan. Kalau boleh kita